mudahnya mudahnya berniaga dengan visual mall sendiri. Okay. Alright, so sedikit latar belakang Coach Azhari merupakan founder dan CEO Akademi Usahawan Mikro, juga Presiden of Santai Reflexology AKLIA2, merupakan Chartered Consultant dan member of Brand Consultant Association, dan major consultant in the Urban Micro Scheme by the Selangor State Government. Okay, so tanpa membuang masa, saya persilakan Coach untuk teruskan sesi kita. Okay, alright. Terima kasih kepada Puan Pengerusi sesi kita petang ni. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua sahabat-sahabat yang ada pada hari ini. Hari ini saya rasa sangat teruja sebab pertama kalinya saya buat presentation dalam kereta sambil berjalan. Dalam kereta tak berjalan pernah, tapi hari ini first time saya berjalan sebab saya dengan tim saya baru habis meeting tadi. So ini membuktikan bahawa betapa pentingnya pendigitalan dalam perniagaan lah. So you can move everywhere you want, you can do whatever you want at any time, at any place. So terima kasih kepada pihak pengajar FMC yang memberi ruang kepada saya berkongsi sedikit sebanyak pengalaman lah kepada semua sahabat-sahabat yang ada ni. Saya nampak daripada pelbagai kategori perniagaan, dan saya rasa usaha ni sangat baik untuk kita sama-sama pelajari macam mana cara untuk kita mendigitalkan perniagaan kita melalui virtual mall yang kita ada, alright. Dan saya nak berkenalan jugalah dengan sahabat-sahabat yang ada kat sini. Kalau siapa yang mendengar saya ni, kalau boleh mungkin soalan pertama senang je. Kalau dengar suara saya jelas, tolong komen jelas dekat dalam chat room supaya saya nampak bahawa semuanya jelas. Semua nak tengok gambar tak semua orang? Okay, alright, good. Thank you Tuan Lok. Okay, Pemerintah Mansur, terima kasih. Alright, cool. Jelas clear. Ada sebab dia mikrofon ni kena letak dekat mulut baru boleh jalan. Saya dengan tim saya di dekat sebelah, kami dalam perjalanan to somewhere dekat area di mana ni? Oh, Elmina, okay. Sebab mana kita ada meeting lagi, jadi kami ni merayau sana sini lah untuk menyelesaikan pelbagai cabaran-cabaran pendigitalan. Dan hari ini saya yakin anda semua datang ke session ni untuk belajar cara macam mana kita nak memulakan perniagaan kita melalui virtual mall dan sebagainya. Okey, saya nak tanya sahabat-sahabat yang ada dekat sini, kalau dari skala 1 hingga 10, agaknya di level mana kita faham tentang pendigitalan perniagaan? Just komen je dekat ruang chat tu antara 1 hingga 10. 1 paling rendah, 10 paling tahu pasal pendigitalan perniagaan. Mungkin boleh share dengan saya dekat ruang chat. 1 hingga 10 anda berapa? Jangan segan-segan, kita sama-sama belajar, jangan risau. 1 hingga 10 anda berapa? Anda di tempat yang mana? 1, 5, 7, 6? Tolong respon kalau ada respon sedap sikit. Puan Melissa kata 6. Okey, good. Okey, Tuan Fazli daripada FMC. Terima kasih Tuan Fazli. Ada 6. Okey, good. Cun. Yang lain, berapa agak-agaknya? 1 hingga 10. 6. Okey, good. So pertengahan lah, on average lebih kurang pertengahan antara kata orang ilmu tu bukanlah tak ada langsung, tapi ada, cuma nak perbaiki. Dan kami, siapa yang belum mengenali saya, nama saya Azhari. Saya adalah pengasas Akademi Usahawan Mikro AUM dan currently saya sebagai Ketua Pegawai Eksekutif di Akademi Usahawan Mikro juga. Dan saya banyak juga menjalankan pelbagai ketua program, sesi dan FMC antara yang menjemput saya lah untuk berkongsi pengalaman saya dalam keusahawanan dan juga pendigitalan. Dan saya juga memang seorang retailer. Saya ada kedai di airport di KLIA 2, dan PKP COVID-19 ni memberi satu cabaran yang sangat berbeza, dan kami sendiri pun antara peniaga-peniaga yang awal terkesan bermula Disember tahun lepas. Dan kalau anda dalam kategori terkesan disebabkan COVID-19, kita serupa sebenarnya. Cuma bezanya skala. Saya berada di airport. Jadi di airport ni pembelajarannya
bukan kecil, bukan murah, beratus ribu, right, almost 500,000, tapi yalah dah diizinkan Allah untuk bertahan sampai ke tahap itu saja dan kita dalam proses untuk move out dan buat satu pendekatan berbeza dengan perniagaan. So kalau tidak kerana digital, kami rasa kami sendiri pun terkesan sangat-sangat dan pendigitalan inilah yang membantu kita untuk memastikan kita masih lagi mampu kata orang kekal relevan dalam industri. Dan usahawan-usahawan yang ada di sini, kalau anda ada kegusaran untuk berada dalam dunia digital, mungkin dah tahu tapi macam alamak, macam mana aku nak buat ni, apa yang aku kena buat ni, jadi kadang-kadang kita agak confused apa yang kita patut buat dalam pendigitalan perniagaan. Okay, now before saya nak kongsi saya punya perkongsian petang ni, saya nak tanya kepada anda semua, dalam ramai-ramai yang ada di sini, kalau disebut tentang berniaga secara online, tak kisahlah anda perniagaan, servis ataupun produk, di mana tempat anda jual produk? Saya tanya boleh direct je, di mana anda jual produk anda setakat ni, at the moment? Boleh share tak? Contoh WhatsApp, contoh e-commerce, Shopee, Lazada. Boleh kongsikan saya tak dekat website? Bagi respon yang banyak supaya saya bersemangat saya cakap petang-petang ni. Okey, Facebook. Tuan Lu cakap Facebook. Facebook apa tuan? Facebook personal ke Facebook page? Alright. Facebook ad. Jadi Facebook page lah tu. Kalau FVS maksudnya Facebook page. Okay, Puan Farizah kata WhatsApp, FB personal, FB page, IG. Okay, good. Kind of complete, alright. FB Puan Anis kata Facebook page, personal dan juga WhatsApp. Okay, alright. So, now cantik. FB, IG dan juga WhatsApp. Okay, typically memang tiga ni memang kawan baik kita kan. FB personal, FB page, IG, S4. Siapa lagi WhatsApp. Okay. Now, saya nak tanya, yang meniaga WhatsApp ni pakai WhatsApp personal ke WhatsApp business? Yang tulis WhatsApp tadi, free je. Betul-betul. Memang free pun. Benda free, rembat je Puan Fariza. Betul tu. Yang buat dengan WhatsApp ni, WhatsApp personal ke business? Okay, good. Business dengan personal. Yang lain yang buat dengan WhatsApp? WhatsApp personal saja. Okay, Puan Fariza tak explore lagi WhatsApp business Nanti tolong WhatsApp guna WhatsApp business. Baru nak buat WhatsApp business. Okay, alhamdulillah baru nak buat. Good effort, good move. Okay. WhatsApp business mudah sikit. Betul. Dia ada feature-feature yang boleh membantu usahawan untuk senang berniaga dan menjual. Jadi, okay, saya bagi tips awal-awal ni lah Saya bagi tips for those yang belum lagi menggunakan WhatsApp business. Okey, dua benda saya bagi anda task pada petang ni. Yang pertama, siapa yang dah buat, alhamdulillah, tolong asingkan nombor telefon anda. Jangan sekali-kali guna nombor personal untuk perniagaan. Kalau dah ada, alhamdulillah, take it as a refresher course. Kalau yang belum ada, pastikan anda gunakan nombor baru, invest dalam prepaid number ke postpaid pun boleh, dan invest in another phone kalau tak ada dua SIM, dan tolong beli dua SIM. Nanti membazir kalau buat satu SIM. Buat beli dua SIM, boleh tak dua SIM kat situ, dan pastikan nombor tu nombor corporate lah, nombor yang lain, bukan sama dengan nombor personal kita. Itu satu tips saya bagi. Yang kedua, tolong task saya kedua saya bagi, tolong create your corporate email. Gmail pun tak apa. Janji asing dari personal. Sebab kadang-kadang kita letak email personal, kemudian letak pula dekat daftar dekat Twitter, Instagram, kelam kabut jadinya. Alright, kami di akademi memang hadapi isu ni almost every day. Bila usahawan jumpa, kita akan bagi idea macam mana nak mengurangkan kadar keserabutan dalam dunia online, dan itu antara basic. Pertama, asingkan nombor telefon. Yang kedua, asingkan email anda walaupun hanya Gmail. So bila Gmail, contohnya pakailah gotoaem@gmail.com, alright, kedaiku@gmail.com. Boleh, tapi tolong asingkan awal-awal. So kalau terlambat nanti jadi pening saya kelam kabut. Terutama dalam ni. Okey, untuk yang pernah berniaga di online, alright, selain daripada Facebook tu, siapa yang pernah masuk marketplaces macam Shopee, Lazada, you beli? Siapa yang ada? Kalau ada, cuba tuliskan marketplaces anda yang anda pernah masuk, yang anda sedang jual lah. Tulis dekat ruang chat tu, marketplaces mana yang anda pernah masuk? Shopee ke, Lazada ke? Kalau kereta pakai mask macam ni lah. Okey, Shopee ke, Lazada ke?
Ada tak yang pernah berniaga dekat Shopee dengan Lazada? Pernah menjual produk ke, services ke, jual voucher ke? Shopee, eBay, Alibaba. Okey, Cun. Alright, cantik tuan. Lagi, baru nak masuk Shopee tapi tak ada technical problem sampai sekarang tak boleh jual lagi. Allahu Akbar. Try Shopee tapi tak jadi. Okey, alright. Tak apa, yang penting cuba kan. Cuba yang penting. Tuan Lokman dah masuk Alibaba. Okay, that's good. I mean, the level dah agak tinggi. Dah boleh tahu dari segi apa potensi yang ada di Alibaba dan sebagainya. Okay, good. Siapa yang pernah masuk marketplaces, that is one of the easiest place for you to start selling something over the over online. Boleh share dengan saya tak, anda jual apa dekat online? Tulis dekat dalam grup WhatsApp, dalam grup WhatsApp pula, cakap grup WhatsApp je. Sorry, grup ruang chatting tu. Cuba anda kongsikan anda berniaga apa? Training ke, buat education ke, buat produk sabun ke, buat mengurut ke. Cuba share sikit dengan saya dekat dalam ruang chat tu. Anda berniaga apa sebenarnya? Anda jual apa? Di online especially. Dropship pada orang. Okay, good. Alhamdulillah. Wow, dropship pakai Alibaba tuan. Excellent. Excellent move. Bagus. Ilmu tu ada, Alhamdulillah. Alright. Yang lain? Buat produk apa lagi? Training. Okay, Fahmi buat training. Tuan Fahmi memang buat training lah, confirm. Okay. Lain? Sebab saya nak bagi tips sikit pada siapa terutama yang buat services ni. Buat buku. Okay, buku fizikal ke buku ni buku e-book? Puan, e-book ke buku ni apa namanya, buku fizikal? Okay, good. Alright. Jual makanan kering. Okay, cantik. Alright, jual makanan kering. Alright. Makanan kering boleh jual kat Shopee ke? Boleh kan? Dia kalau makanan basah tak boleh, saya rasa. Sekarang dah boleh dah. Dia ambil lenient. Boleh ya? Alhamdulillah. Okay, good. Alright, so for those yang produk memang straightforward lah. Anda boleh masuk hampir semua marketplaces. Cuma yang buat produk servis macam training, macam mengurut, consultation, basuh kereta, basuh sofa, repair aircon. So saya cadangkan for those yang mungkin dalam industri ni ataupun kenal kawan-kawan dalam industri ni, just bagi tahu mereka cara paling senang untuk masuk marketplace yang banyak traffic ni adalah menggunakan voucher. You can sell voucher in Shopee, but you might not be able to sell your service of mengurut di Shopee. Tapi voucher boleh. Alright, so create, kalau anda sesuai dengan apa yang saya cadangkan ni, pakailah. Kalau tidak pun, bagi kawan-kawan yang buat services, bagi tahu dia orang tentang macam mana anda boleh gunakan voucher untuk orang beli servis anda. Contoh, kalau mengurut katakan RM100 sejam, anda boleh jual voucher dengan bernilai RM50 dengan harga RM48. Jadi diskaun RM2 lah. So orang beli dua voucher tu untuk ambil sejam penyemurut contohnya. So this is one of the trick yang kadang-kadang orang lupa. Orang tak pandang benda tu untuk menjual produk yang berkaitan dengan perniagaan. Okay, so itu antaranya lah. Alright, saya nak tanya kawan-kawan dekat sini. Ada apa-apa nak tanya tak tentang pendigitalan ataupun virtual mall ke, marketplaces ke? Kalau ada soalan tolong tanya. Jangan segan-segan tanya. Sebab kalau nak coaching dengan saya rasa lagi bukan murah. Okay. So better you all tanya. Jangan segan-segan. Saya prefer kalau nak tahu, orang tahu pasal nak tahu daripada soalan daripada saya mengajar. Saya suka menjawab soalan orang. Alright, Puan Faizal cakap apa ni? Sekejap Oh, okay, nak tahu pasal virtual mall. Okay, good. Macam mana nak masuk virtual mall? Okay, good. Dalam online, okay, let me share with you my slides lah ya. Sekejap Mana my slide? So saya akan buat share screen now. Let me check my slide. Okay, dah. Alright. Macam mana masuk? Okay, good. Kalau eBay kan saya masih keliru macam mana nak jual local product overseas. Okey. Kalau eBay kan saya masih keliru macam mana nak jual local product overseas. Alright. Good. Dekat Shopee ramai buang harga. Saya suka soalan ni. Alright. Unit trial tengah macam mana nak promosi terbaik. Okay. Let me go through one by one dulu lah ya. So saya rasa menjawab ni lagi penting daripada saya mengajar. So better saya jawab soalan lagi saya suka. Okay. Yang pertama kalau eBay kan saya masih keliru bagaimana nak jual produk, nak jual local product overseas. Okay. Senang je tuan.
dalam eBay dia memang ada sistem delivery dia, ada sistem e-commerce dia tersendiri. Jadi kalau anda nak senaraikan produk produk lokal dekat eBay, anda boleh letak sajalah apa produk dengan syarat menepati syarat eBay lah, sebab ada eBay ni ada produk-produk yang tak boleh. Kalau lepas dia, kalau eBay dia almost everything boleh sebenarnya, tapi bergantung kepada kekuatan anda. Saya memang bukan orang yang menjual di eBay, tapi saya banyak pergi belajar lah cara nak buat penjualan di eBay ni. Dan dari segi penghantaran, if I'm not mistaken dari segi penghantaran untuk eBay ni, tak kisah pun marketplace mana-mana, yang penting adalah penghantaran tu kita kena uruskan from our side. Alright, even kalau contoh macam Shopee dia dah connect dengan Post Malaysia dan sebagainya, by the end of the day it has to be done manually. Jadi kalau sesiapa yang boleh nak betul-betul nak buat cross border luar daripada Malaysia, saya bagi cadangan kalau boleh anda tolong dapatkan senarai logistik company yang boleh hantar ke negara yang anda nak target. Contoh ya, dekat eBay ni can be any country ya, dia boleh jadi mana-mana negara. Jadi kalau boleh ambil company yang established macam Aramex. Siapa belum pernah try Aramex tak? Aramex. Pernah tengok Aramex? Ataupun yang paling popular DHL, FedEx dan sebagainya lah, ataupun Citylink. Tolong tengok Aramex. Aramex can sell to almost every part of the world. Majority lah. Ya, dia Middle East paling kuat, tapi negara lain pun ada juga. Cuma kekuatan dia pada Middle East ya, ataupun nak lagi senang, cari saja logistik company yang boleh hantar di seluruh dunia. Kena be ready sebab eBay ni can be coming from many countries, but it depends the way you put your product. Kalau anda buat eBay Malaysia, dia akan cari di pembelinya adalah daripada Malaysia saja. Kalau luar daripada Malaysia, eBay luar, dan potensi untuk orang beli daripada negara memang ada. Aramex boleh masuk Malaysia ke? Boleh. Aramex base kat Malaysia pun. InsyaAllah boleh. Ya, memang boleh. Aramex base kat Malaysia. I've met them so many times already. Kami dah berjumpa dengan dia banyak kali dah. Tapi kena create account dengan dia orang lah ya puan. Okay, how to know the logistic company? Okay, logistik ada dua kategori puan. Good question Puan Fariza. Ada dua kategori. Logistic company can come from macam yang cakap tadi, courier service. Alright, dan ada logistik company yang bukan courier service. Banyak company kat Malaysia ni, kalau contoh dia ada yang level tinggi, ada level besar, level medium pun ada, small scale pun ada. Jadi senang je, Google je Malaysian Logistic Company. Dia akan keluar banyak company yang anda boleh connect, anda boleh dapatkan sebuah harga ataupun buka account dengan dia orang supaya boleh hantar whatever product that they want. And most of them, kebanyakannya ada warehouse. So warehouse. Jadi ada courier service, ada tiga kategori ya logistik ya. Satu courier service yang boleh hantar parcel and the gang. Satu lagi adalah rider yang kita tahu sangat tu, yang macam Zepto, macam Grab Express, macam Arrival, macam Mat Dispatch, Deliver. So this is the rider punya part. Satu lagi adalah logistik company yang menguruskan logistik yang besar, yang memang ada warehouse dan sebagainya. So just go to the Google and buka account dengan dia orang, so that you are ready to send anything that people are buying according to every product yang puan dan tuan letak dalam mana-mana platform marketplace lah. Alright, so I hope I answer Tuan Duk punya soalan sedikit sebanyak tentang eBay tu. Puan Nur cakap dekat Shopee ramai buang harga, macam mana compete? Betul. That's why dia bergantung adakah anda agent ataupun anda founder. Kepada agent, okay, take note, tulis salin nota ni. For those agent, kepada agent, pastikan communicate very closely dengan HQ supaya HQ kena kawal harga. Anda tak boleh kawal harga, HQ saja boleh kawal harga. Jadi kalau anda ni dropshipper ataupun agent kepada mana-mana HQ, anda minta HQ report dekat HQ, tolong jaga harga. Kalau HQ tak jaga, dia ambil HQ tak jaga dia punya agent. Then if I were you to be that particular agent, I leave that company. Saya akan tinggalkan company tu. Kalau anda sebagai founder company yang memang nak, kata orang nak letak produk dekat Shopee melalui agent, you have to control the price. Malaysian SME problem dia, HQ tak nak kontrol harga, lepaskan pada agent. Jadi agent akan letak harga gila-gila. So bila harga gila-gila tu yang kadang-kadang compete atau pasal-pasal dengan agent sendiri. So you sebagai agent kena be tegas dengan HQ. Wahai HQ, your price is crazy over Shopee. Please control your price.
Kalau anda founder, anda kena tengok, you have to control the agent supaya ikut harga market retail price yang ada, yang sepatutnya berada di Shopee. Alright? Okay, so yang saya nak menjawab dari segi harga tu lah. You cannot compete. If anyone, everybody buang duit, memang kantoi lah. Memang takkan, buang harga, takkan hidup. Semua orang akan mati. Everybody will die. Alright? So that's how you control. Kalau agent, bagi tahu SQ. Kalau ada SQ, control the price. Kena be tegas dengan agent. So saya ada agent juga. Saya memang tegas dari segi harga apa yang patut dia jual dekat luar. Anyone that sell less than whatever they're supposed to sell, out you go from my agent. Simple saja. Alright, unit trust dan takaful macam mana nak promosi terbaik. Okay, untuk unit trust dan takaful is all about leads. Right? You kena ada leads. Jadi anda kena rajin mempromosi. Kalau nak guna Shopee pun, anda boleh jual dalam bentuk voucher untuk bertemu dengan anda. Consultation. Sometimes kalau bagi consultation free ni, orang tak appreciate. So bila orang berbayar, dia akan datang. So itu one of the way lah untuk anda mempromosi benda ni. Dan untuk lead sebenarnya, of course promosi dua je. Tak bayar, free kan. Kalau yang free biasalah letak kat WhatsApp dan sebagainya. Kalau yang berbayar, dalam bentuk iklan lah, VPN dan sebagainya. So it's all about leads. Untuk you all punya case macam Academy punya case, kita ada solution di gusto.com yang boleh convert Facebook page anda menjadi website dan juga virtual mall dia, dan benda tu akan menjadikan kita terpaksa bertemu dengan orang untuk berjumpa supaya orang boleh dengar presentation dan close the deal. So it's all about getting leads. Cuma saya minta tolong kepada unit takaful, kalau belum ada sistem sendiri, make sure you ada CRM yang bagus, customer relationship management system yang bagus, supaya boleh tengok cash flow pula, sales cycle tu untuk anda close the deal. Tu one of the way lah. Alright. Okay, so saya merupakan company IT. Okay, Tuan Faizal ingin development virtual mall. Okay, apa benda penting yang saya fikir untuk dapatkan balik pulangan modal? Adakah dengan kenakan charge tinggi kepada pendaftaran dan iklan? Sebab kami tidak kenakan charge berdasarkan komisen jualan. Okay, alright, Tuan Faizal. At the end of the day, it's all about your client. It's not about us. It's not about you. It's all about your client. Kalau tuan target sellernya adalah seller-seller kecil-kecilan, macam nak buat pada rumah dan sebagainya, kena faham orang akan start compare anda punya dengan orang lain. Termasuklah virtual kami pun. Orang akan start compare dengan benda lain. Jadi cari value yang baik supaya bila orang tengok virtual mall you, dia akan tetap juga nak bayar. Tak kisahlah bayar tu monthly ke, yearly ke, percuma ke. So bila orang nampak value dia, contohlah mungkin anda punya virtual mall ni menggunakan teknologi blockchain yang ada payment gateway daripada cryptocurrency contohlah, alright? So that makes you different. Sebab selagi tak jumpa kelebihan anda, people might not remember us. Okay, so itu antara sebab kenapa kita kena fikirkan macam mana nak memastikan dia orang ni faham why do they need us to be in our platform. There are so many virtual mall kat luar sana yang anda boleh create your own brand. Macam Wix.com contohnya, anda boleh create your own virtual mall pakai mula-mula start domain. Kalau free, kalau nak bayar, boleh bayar dengan domain anda. Dan kalau tidak pun, anda kena gunakan sistem lain. Even di WordPress pun banyak juga platform yang boleh create your own virtual mall. Alright. Yang penting sekarang ni adalah cycle sales dia yang boleh memastikan orang ni boleh tengok barang, baca description, aku suka, aku order, aku letak dalam cart, aku tengok barang lain, aku tambah lagi dan aku keluar, check out, bayar. Dan lepas tu delivery. Delivery tu from our side lah sebagai seller. Make sure your virtual mall ni complete. Alright? Complete. So business model can be anything. Can be berbayar dalam bentuk monthly fee, yearly fee, ataupun per transaction. So you decide. Kena decide. Sebab kalau takkan kita nak bagi free macam tu je. Kalau kita bagi free macam tu, apa datangnya kita punya income? Okay, so tuan decide nak pakai macam mana untuk dapatkan virtual mall yang baik untuk pelanggan-pelanggan yang kita target lah. Tak kisahlah pelanggan kita tu siapa pun. So I hope I answered your question. Nak charge tinggi ke, pendaftaran iklan ke. Alright, sebab itu main peranan dari segi macam mana kita nak bantu. Alright, peningkatan branding orang untuk dapatkan
virtual mall yang baik pada setiap pelanggan kita. So it depends on how are we going to communicate dengan kita punya klien lah, ya. Dan macam mana cara yang terbaik untuk kita dapat tentukan macam mana kita nak bawa jenama dia dekat online menggunakan virtual mall. Right, virtual mall ni kalau by definition is something yang anda pakai untuk anda punya your own platform, your own kedai. Anda lah Mydin, anda lah Shopee sebenarnya. Tapi kena faham ya, virtual mall ni ada cabaran tersendiri. Anda rasa apa cabaran ni? Cuba komen dekat dalam chat tu. Agaknya apa cabaran utama nak buka virtual mall ni? Anda rasa apa? Wah, bahasa kampung dia. Korang rasa masalahnya apa kalau aku buka virtual mall ni? Cuba cerita sikit. Cuba kongsi dekat dalam ruang chat tu. Orang tak tengok produk kita. Okey, betul tuan? Agree? Yang lain? Apa cabaran? Apa masalah lah? Saya guna bahasa kampung lah, senang kan. Kita cakap benda-benda mudah aja. Apa masalah utama orang nak buat virtual mall ni? Apa masalah utama dia? Siapa yang teringin nak buka? Interface tak menarik, setuju? Alright, interface tak menarik, setuju? Lagi? Yang lain, apa agaknya? Saya memang tak reti Cik Zari. Tak apa, tulis tak reti, tak ada masalah. Alright, kita sama-sama nak belajar. Jangan segan. Saya jadi santai sikit. Siapa yang kenal saya tahulah. Saya memang jadi santai sikit. Interface tak menarik, betul? Interface tak menarik ni tuan, macam Giant yang hiasan dia tak lawa. Orang menyampah nak pergi Giant. Serabut kalau tak pergi Giant. Contohlah. Alright, so benda ni sama konsep dengan virtual mall anda sendiri. Alright, dan itu antara masalah-masalah. Apa agaknya kelebihan pula? Design tak berubah-ubah, betul. Design tak berubah-ubah, alright. Kena update selalu dan kena menarik gambar-gambar copywriting. Okay, good. Kena update selalu dan kena menarik gambar-gambar produk dan copywriting. Okay, betul. Alright, so now, okay, take note Puan Fariza dan sahabat-sahabat yang lain. Puan Fariza kena ingat, sehebat mana pun virtual mall, sehebat mana pun marketplace, nak tak nak produk dan product description has to be done manually. Setakat ni belum lagi saya jumpa ada sistem yang macam petik jari, semua masuk. It has to be done manually. Tak ubah macam kita susun produk dekat Giant. Tak ada beza. Macam mana kita susun produk dekat Rak, dekat Mydin. So it has to be done manually. Maksudnya kena upload lah bang, kena upload, kena letak. Ada yang pakai Excel, pakai Excel sheet untuk masuk pun boleh ada. But it still have to be done manually. Dia tak ada cara macam tiba-tiba turun masuk, tak wujud. Dia tak ada lagi sistem setakat ni. eBay pun kena upload manually. Alright? Alibaba pun kena upload manually. Alright, so manually tu maksudnya kita upload gambar, letak description, letak harga, bla bla bla, sistem masuk produk, sistem itu maksudnya manually. Jadi, okay, kenapa saya mention pasal manually ni? Itu bermakna bila anda nak ada virtual mall, kena ada somebody yang dedicated jaga virtual mall anda. Kalau anda masih sibuk nak buat produk, nak uli tepung, nak mengantar lagi, bila masa nak menjaga virtual mall? So that's why sama ada anda betul dedicated, anda sendiri jaga virtual mall anda, atau anda minta orang lain jagakan. Mungkin staff, mungkin partner, mungkin intern, wallahu alam. You all decide lah yang terbaik. Ya, sebab kalau kedai tak ada orang jaga, tak ubah macam Mydin tak ada general manager. Mydin tak ada operation manager. Ramai macam, jomlah kita masuk virtual mall. Boleh buat ni, boleh upload satu produk. Nak upload satu hal lagi. Belum campur lagi description. Saya punya pengalaman saya dalam creating our own virtual mall, platform yang kita pakai ni, my personal experience, uploading 45 produk. Ya, kami ada banyak produk digital dan juga produk e-book dan sebagainya lah. 45 produk, it took me 3 full day to upload everything. Itu pun dah siap copywriting. Copy je. Paste je. Dengan speed kami yang adalah sikit ilmu ni pun, it took us 3 days to settle lebih kurang 45 biji ataupun SKU produk. Faham So you have to be dedicated yourself to really take care of your virtual mall. Kalau tidak, dia tak ubah macam buka kedai, mengharap orang datang. Kedai tu pun tak siap. Tak ada produk pun lagi dekat rak.
So this is apa namanya, antara benda-benda yang kita kena kontrol lah, yang kita kena jaga supaya bila anda buat, insya-Allah akan memberi satu impact yang baik kepada virtual mall yang anda cuba nak create. Banyak platform kat luar sana, in fact di akademi juga kita ada platform kita sendiri yang anda nak buat, alright? Itu isu dia dalam perniagaan, alright, dalam perniagaan virtual mall ni. Tuan Luke tanya, Tuan saya nak tanya, sekarang saya guna akaun bank personal dalam online biz saya. Transaction overseas pun guna PayPal personal. Rasanya kena hit berapa baru buat SSM. Oh, dalam dunia bisnes saya baru 1 bulan. Okey, faham. Bagus, ada concern Tuan Luke. Cantik. Tapi saya main small je. Okey. For your information, I'm going to be very straightforward to this. For your information, every business, takut kena SDN, faham bang. Semalam saya coaching 5 orang semalam saya coaching. Alright, semua bangkit isu yang sama. Saya akan address one by one. I hope you can learn from here. Alright, pertamanya, dalam perniagaan di Malaysia ni, every business in Malaysia start from SSM. Bila mana ada transaction sekurang-kurangnya 1 sen pun, offline maupun online, anda dah berniaga. Tanggungjawab anda memastikan anda berdaftar dengan SSM. Saya bukan pegawai SSM, saya juga usahawan. Saya bukan nak suruh korang pergi pergi SSM, but that is the way. Jadi, online ke bang, offline ke bang, part time ke, full time ke, kecil ke, besar ke, you need to have at least enterprise. Sekurang-kurangnya enterprise nama sendiri. Kalau banyak lagi tak ada langsung, nama sendiri punya nama pun boleh pakai 30 campur RM10, RM40 lebih kurang. Tapi janganlah pakai tu, tak best lah, pakai nama trading sikit. Macam Look Resources ke, whatever lah. Look Trading Ventures ke, whatever lah. Alright, so tolong wajib daftar. Dah boleh daftar online dah sekarang. Tapi rasanya kena pergi manual jugalah. It's not 100% online lah. So tu so-called digital lah kan. But anyway, I want to comment on that. But wajib daftar tuan wajib daftar. Alright, itu satu. Yang kedua, good question pasal account. Kalau saya jadi tuan, bila dah berdaftar dengan SSM, task yang kedua adalah pergi mana-mana bank yang anda rasa selesa dan kurang bajet dia untuk buka current account enterprise. Kalau Senyum Berat lah ya. Kalau PLT lah. Tapi biasanya orang akan start dengan enterprise. Buka current account enterprise. So every transaction will go to your enterprise. Jangan sekali-kali letak dalam personal account. Jatuh hukumnya bukanlah haram, tapi memang haram. Faham Saya daripada awal hari pertama saya berniaga dah 13 tahun. Sampai sekarang saya tak pernah letak walau 1 sen pun duit saya dekat personal. Daripada enterprise sampai Senyum Berhad dan naik Berhad dah sekarang. Kita dah ada company yang bertaraf Berhad. Pun tak pernah sentuh personal account. Alright, kena faham benda tu Apa kelebihannya? Kelebihannya adalah bila ada transaction yang baik melalui enterprise, bila nak berkembang nanti, record dah cantik bang. Bila record dah cantik, senang nak expand, nak minta loan, nak minta apa, nak minta bantuan, minta geran. Semua tu main peranan in future. Start from now. Jangan terlambat. Tengok sahabat-sahabat kita yang merungut tak dapat GKP dengan BPN sebab tak bayar LHDN. Ini balik pada soalan yang ketiga tadi lah. Tuan kata, alamak kena bayar LHDN lah pula. Tuan-tuan dan puan-puan, dia lagi topik ni. Tapi tak apalah, demi FMC aku cakap jugalah. Alright, for your information, enterprise, please declare tax anda. Declare tak bermakna anda kena bayar. Kena faham benda tu Jangan takut declare. Declare saja tak bermakna anda kena bayar. Anda boleh tolak exemption. Banyak gila exemption dekat personal income tax. Kemudian yang pentingnya tuan-tuan dan puan-puan, kalau anda buat bisnes, record baik-baik, tutup pula akaun hujung tahun, minta lah budak accounting ke apa buat management account, tahu untung, kan kita kena bayar zakat. Setuju? Kita kena bayar zakat. So bila kita bayar zakat, mana lebih wajib? LHDN atau zakat? Pandai pun 2.5%. So macam mana kita boleh bayar zakat kalau kita tak tahu pun income perniagaan kita? Kalau bayar lebih tak apa, jadi sedekah, jadi hadiah kepada zakat. What if kita bayar kurang? Nak jawab dekat sana, saya tadi pergi solat Jumaat. Beratur, tak dapat masuk sebab saya memang tak plan nak solat pun hari ni sebab kita ada meeting lambat. Jadi bila cuba-cuba mencari-cari nak solat Jumaat, tak lepas bang, kena balik.
So bila kena balik rasa macam orang nak masuk syurga dan elok depan pintu syurga, Allah minta sila keluar masuk neraka. Dekat dunia tak ada tengah-tengah, dekat akhirat dia syurga atau neraka je. Terasa sangat tadi, ya Allah yang Rahman Rahim. Alright, so memang walaupun kami tak berniat pada solat Jumaat ini sebab kita tahu memang takkan sempat. Dan we'll just try our best lah sebab partner saya dia AJK surau dekat Syariah Tamas. So kita follow dia, hantar dia, aku patah balik, dah aku pula tak boleh masuk. Okay, berebut dengan orang lain. So ya Allah ya Rahman Rahim, it's a very interesting experience. So bayangkan elok-elok nak masuk syurga, tiba-tiba tak selesai zakat perniagaan. Zakat ingat balik unlimited dalam LHDN. Unlimited dalam cukai. Jadi tak perlu risau tuan. Kalau tak cukup duit ke apa ke, bayar je zakat, settle LHDN anda. Declare wajib nanti jadi macam hari tu tak dapat GKP lah, tak dapat BPN lah, BSH lah, you name it lah. Declare. Tak semestinya kena bayar. Faham dah? Alright, so saya harap saya menjawab soalan ya, maaf lah saya bab ni saya tegas sikit. Ya, sebab saya rasa saya tak nak orang lain terkedu bila berada dalam keadaan macam apa yang kita hadapi sekarang. Ramai kawan-kawan tak puas hati sebab tak dapat JKP, tak dapat BPN, sebab tak declare zakat. Saya tak pernah tak declare saya punya income tax daripada kerja sampailah berniaga. So kita declare, company lain lah sebab kami separat, memang wajib kena bayar. Untuk yang untuk yang personal pun kita declare sebagai pendapatan income kita secara personal. So kena declare tuan, dan bila tahu bajet pula income kita, dan kita bayarlah zakat accordingly, right? Ataupun kita bayarlah zakat awal-awal dan kita tolak hujung tahun. Please SSM, current account, LHDN, zakat, 4 komponen ni menjadikan anda usahawan yang berbeza dengan orang lain. As simple as that. Okay, alright, cool. Alright, terima kasih. Okay, sama-sama. So aku ni suka menjawab soalan daripada buat sharing sangat. Okay. Alright, so now let's go. Let me share my screen a bit. Saya nak share tentang konsep virtual mall dan domain dan sebagainya lah. Okay, let me go back to my screen. Here's my screen. Wait. Mana pula aku ni screen? Ni okay. Okay. Kita share pakai handphone je. Okay, semua nampak skrin saya kan? Memang nampak ni saya rasa. Okay. Okay. Alright, saya nak share dengan anda komponen-komponen penting dalam perniagaan ni. Tengok kalau nak tengok dekat sini dia punya statistik kat Malaysia ni menyatakan bahawa hampir 70% rakyat Malaysia ni memang tak ada proper website. Okay, ada 1 million but 70% memang gone case tak ada website. Alright, dan surprisingly daripada 1.56 billion domain yang ada dekat dunia ni, 75% memang tidak aktif. Maksudnya ada orang dah ada website yang baik, virtual mall yang baik, tapi tak boleh nak maintain content dalam website ataupun virtual mall anda sendiri. So okay, take note. Ada 3 komponen penting untuk anda create a good web store. Right? Kami di akademi kita tak panggil sangat virtual mall, kita panggil web store sebenarnya. Tapi sebab topik tu kat dalam virtual mall, tak apa, go ahead. Alright, dalam akademi kita panggil web store. Apa maksud web store? Tengok pertamanya ada 3 komponen untuk online presence yang baik. Yang pertamanya adalah corporate website. Contoh azhari.com. Tak kisahlah you nak pakai platform mana pun, lantaklah. Nak pakai wix.com ke, you name it lah, Vana ke, whatever lah. Pakailah, janji ada corporate website. Right, dah pakai blogspot pun boleh, up to you. Cuma make sure domain anda cantik. Saya akan cakap sikit pasal domain sekejap lagi. Yang kedua adalah web store. Web store ni lah virtual mall, tempat anda menjual. Kalau anda buat services yang menjual, ada 2 kategori tolong take note. B2B, B2C. B2C maksudnya orang jual, orang juga yang beli. B2B kita jual, yang membelinya peniaga. Alright, maksudnya company yang membeli. Kalau B2B, jarang orang guna marketplaces. It has to be a totally different thing. Macam Alibaba punya platform. Dia kena hanya bagi quotation macam ala-ala katalog, orang order melalui email, melalui quotation dan sebagainya lah. So that is what we call web store. Web store tempat anda jual.
Itu komponen kedua. Yang ketiga adalah social media, tuan-tuan dan puan-puan. Kena kuat social media supaya lebih mudah untuk anda mempromosi. Dan kebanyakan daripada sahabat kita yang dekat dalam ni dah biasa guna social media, WhatsApp, Facebook dan sebagainya. Right? So itu antara yang paling inilah. Dan maka wujudlah the idea of social web store. Alright, social web store ni maksudnya anda boleh gunakan social platform untuk menjadikan anda punya web store ni dengan cara yang lebih baik lah. Alright, so I want to share with you some apps yang memang sangat-sangat powerful untuk anda buat promosi. Of course, Facebook, WhatsApp, semua orang dah tahu. Saya cuma nak highlight beberapa yang lain yang agak baru sedikit yang mungkin kita kurang pakai. Pertamanya WeChat. Ramai orang lupa nak berniaga dekat WeChat. WeChat has a very huge users in the world. They are like number 4 selepas Messenger. Dan Malaysia, for those sahabat-sahabat yang non-Malay, kebanyakannya memang ada WeChat. So kalau anda nak target non-Malay market, please, you can be in WeChat. Alright? And one thing yang saya nak highlight adalah TikTok. TikTok ni bukan suruh kau joget macam begitu-gitu je dekat online. TikTok ni anda boleh gunakan TikTok ni sebagai platform untuk anda mempromosi produk anda secara percuma di TikTok. Belajar teknik dia. Kalau ada kelas ke, kalau FMC buat kelas TikTok kan belajarlah dengan cikgu-cikgu guru-guru yang pandai buat TikTok. Ramai cikgu yang segan nak ajar TikTok sebab dia ingatkan orang ajar menari pula. But ada strategi marketing. Alright, dalam TikTok yang anda boleh gunakan. It's very powerful ya. It's getting even bigger now selepas PKP, selepas MCO COVID-19 ni. So saya nak skip benda ni, saya tunjuk anda ni behavior orang membeli di online di Malaysia based on the research done by Hootsuite tahun 2018 ya. Sekarang lagi lah meningkat. Search online untuk produk dengan servis ni hampir 69% akan mencari di online dan 70% akan tengok online retail store anda. Maksudnya yang dapat virtual mall tadilah. Dia ada dua sama ada virtual mall yang anda punya brand atau dia tumpang dekat marketplaces yang lain, Shopee the gang, Shopee, Lazada the gang. But orang suka tengok retail retail store on your own brand. Sebab dia nak confident sikit. Kalau saya sendiri pun, saya nak beli produk dekat Shopee, saya akan tengok je nama dia dekat luar. Okey tak akan beli, boleh tak? Kan aku belikan tak sampai kan, macam-macam jadi dia. So, ada orang yang behavior dia macam tu. Ya? Dan 59% daripada rakyat Malaysia akan beli kat online. So, there's no problem for you to have e-commerce system so that orang boleh set up virtual mall dalam online. Okay, e-commerce spend by kategori ni anda tahulah yang paling tinggi of course memang electronics and the gang Yang kedua adalah travel, now is going down like crazy. Airbnb almost bankrupt. Alright, tak termasuk lagi booking.com, hotel dan sebagainya. Hopefully they are not going to be bankrupt lah, they are going to be surviving mode now. Alright, but anyway, it used to be the biggest transaction through online. Yang ketiga adalah barang-barang rumah termasuk furniture. Jadi kalau anda jual produk rumah, senduk ke, periuk ke, orang suka beli kat online termasuk baju, makanan tu antara kategori lain. Itu antara top kategori yang anda nak lah. Tengok behavior orang membeli. Pertama dia akan cari Google search. Yang kedua dia akan tengok direct to website. Anda punya virtual mall, anda punya corporate website, dia nak verify dulu. Yang ketiga baru dia cari Facebook. Untuk tengok okay ke brand ni how does people are talking about this brand. They are looking at Facebook, alright? So now I want to share with you fundamental virtual mall ataupun website web store yang nak buat ni fundamentally is all about your branding. Maksudnya dalam online branding pertama yang anda kena selamatkan adalah domain anda. Alright, domain ni tuan-tuan, kalau anda tak selamatkan awal-awal, kalau anda lambat confirm kena rembat. Alright, so there are like 3 components yang anda boleh tengok dari segi penjenamaan. Yang pertama, penjenamaan korporat. Maksudnya syarikat anda go to aem.com, website kepada Akademi Usaha Mikro Senyum Berhad. Kemudian jenama produk di gasto.com, Facebook powered SME web store that can convert Facebook page menjadi website. Alright, itu antara kelebihan yang kita ada dalam digasto.com. Dia boleh bantu kita boleh convert saja Facebook page kita ni menjadi website dan siap dengan cross border dan juga local web store sekali. Dan of course for founders, anda juga boleh letak jenama peribadi anda, contoh azhariwahid.com. Contoh. Alright, so untuk mencipta jenama ni, of course jenama kena konsisten.
berubah tapi konsisten. Bukan maksudnya tak berubah langsung dia berubah. Shell dulu daripada kerang yang busuk sampai kerang yang cantik sekarang. Kalau anda tengok evolusi logo Shell. Alright, kemudian okay, branding online untuk anda create virtual mall ni, pastikan domain anda ni tidak lebih daripada 6 suku kata. Azhari.com 3, go to AUM 6, fmc.com 3. Alright, so itu antara kriteria yang anda kena make sure. Lagi pendek, lagi baik. Okay. Dan warna ke tepat tuan sesuai dengan anda punya produk nak guna merah ke pink kan, anda decide lah mengikut clarification Google saja corporate color for brand, nanti keluarlah semua macam-macam cadangan warna yang ada. Now, domain tuan-tuan dan puan-puan tolong take note, alright, before you create your own Facebook social media punya username, beli domain dulu. Contoh macam kami di akademi, domain kami go to aum.com. So semua social media kita semua go to AM. Jadi senang nak ingat. Saya punya nama personal Azhari Wahid. Semua saya punya social media Azhari Wahid, termasuk LinkedIn. Jadi domain dengan social media sepatutnya sama, sebaik-baiknya sama. Sepatutnya sama lah, tapi kalau tidak pun sebaik-baiknya samakan. Kalau tak boleh, letak my ataupun HQ dekat belakang atau my dekat depan, my go to AM. Contohlah my Azhari Wahid pun boleh sebab kita daripada Malaysia kan, boleh guna nama my. Alright, so guna email corporate untuk mengikut domain anda lah yang bersesuaian supaya nampak jenama tu lagi cantik. So persoalan sekarang nak beli domain ke, nak beli .com ke, .com.my. So decide lah tuan. Tak ada masalah nak domain ke, domain ke, tak ada isu. Ya, di mana nak beli domain sebab sebelum anda buat virtual mall, anda kena ada cara macam mana nak nak gunakan service provider yang ada ni. Pakailah. Kalau kami di akademi kami pakai NetKL. We love NetKL like crazy because NetKL mudah nak communicate, senang nak call, nak tanya kalau ada masalah dan sebagainya, lagi senang nak jalan lah. Ni antara some of the, you all nak screenshot lah, tak ada masalah. Anda boleh tengok antara domain-domain player yang besar di Malaysia untuk anda beli. Kalau nak beli .my dan .com.my, beli di MyNick lah. Alright, okay, now virtual mall, tolong take note. Ada 8 perkara yang wajib ada di virtual mall anda. Pertama, nama penjual, nama syarikat. Kedua, nombor pendaftaran. That's why SSM is very important. Ketiga, keterangan produk. Keempat, term and condition. Kelima, anggaran masa penghantaran. Keenam, kaedah pembayaran. Nak bayar pakai cash ke, bank in ke. Kalau anda ada e-commerce, dah ada payment gateway, selamat. Maklumat untuk dihubungi dan juga harga perlu dibayar. Alright. So itu antara 8 komponen yang wajib ada dalam mana-mana virtual mall. Sebab kalau tak ada benda ni, KPDN SHP boleh ketuk pintu anda. Kalau tidak dia ketuk pun, kompetitor anda suruh dia ketuk. Okay. Dah ada orang kena saman pun, nampak ni. Dah kena saman dah, 50,000. Kena saman sebab konon-konon buat PM tepi, buat iklan dekat Facebook, kantoi sebab benda tu. Alright, sebab tak complete. Okay. So siapa yang teringin nak buat virtual mall ni, itu antara cara yang mudah lah. For tu siapa yang berminat untuk join grup kami, kita ada grup online coaching. Anda boleh pergi saja ke nakla/AUM1. Nanti anda isi borang tu dan masuk ke dalam grup kami di Facebook. Kita akan update banyak update-update terkini tentang, terutamanya government punya inisiatif. Sebab ramai orang tertinggal tentang government initiative tentang pendigitalan dan sebagainya. Alright, take note dekat MDEC ada banyak gila grant yang anda boleh ambil. Alright, grant pendigitalan, grant SAG, alright, sistem sistem automation grant. Ada banyak grant dekat MDEC. Ambil lah tuan-tuan, please ambil. Government dah bagi, kalau tak ambil rugi babe. Okay. So now okay, di Facebook, di Akademi kita ada platform yang dinamakan digasto.com yang boleh bantu anda untuk create virtual mall anda sendiri. Anda punya website sendiri dan juga virtual mall. Dan kita boleh create siap dengan payment gateway dan sebagainya. Anda boleh try nanti untuk nanti saya boleh bagi link dekat FMC. Anda boleh try lah untuk anda cuba sistem ni, namanya digasto.com yang boleh convert Facebook page anda menjadi website. Dan contoh mall yang ada, contoh kalau saya tunjuk kat sini. Alright, contoh saya tunjuk kat sini. Mana? Mana aku punya ni Saya ni baru reformat phone, dah kelang kabut mencari Chrome. Alright, baru reformat phone semalam. Okay, www.gotoam.com. Okay, contoh. Alright.
This is our own website yang kita pakai sistem ni. Contoh kita punya mall yang kita ada, contoh ni AUM mall yang kita ada, namanya Belizada.com. So Belizada.com ni adalah kita punya mall yang kita letak semua produk kita yang kita nak jual. Nak jual kelas ke, macam kami di akademi kita jual kelas lah, tiket kelas dan sebagainya. Orang boleh beli pakai sistem ni untuk anda letak produk dan sebagainya. Take note, ujung-ujung session saya pada petang ni, tolong take note. Ada beberapa komponen yang wajib anda tahu untuk buka virtual mall. Yang pertama, of course, the platform itself. Pakailah virtual mall mana pun. Tak kisahlah nak pakai virtual mall, pakai your own virtual mall ke, pakai WordPress ke, pakai Wix.com ke, pakai whatever yang available dekat luar sana. Yang pertama, the platform. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kejap Yang kedua, yang penting yang kedua adalah sistem payment gateway. Kadang-kadang saya sedih tengok usahawan buka virtual mall, payment gateway tak ada. Okay, pelik aku. Dia buat virtual mall tapi tak ada payment gateway. Alright, itu yang wajib ada dalam virtual mall. Yang ketiga adalah sistem ordering. Bila orang order, anda akan dapat notification. Anda akan dapat tahu siapa yang order, berapa banyak dia order. Supaya bila anda dapat order tu, notification tu akan keluar dekat email contohnya dan anda boleh start hantar produk accordingly. Yang keempat adalah delivery. Kena tahu, di saat awal tadi saya cakap pasal logistik company kan, delivery untuk hantar produk. Kalau services, dia beli voucher, hantar via email kepada dia untuk voucher yang dia dah beli, contoh dia. Right, so ini antara komponen-komponen yang paling simple dulu. Nak create virtual mall ni bukan mudah. Alright, tapi di akademi, siapa yang subscribe to our solution di gasto.com ni, kita ada sesi guidance untuk anda gunakan di gasto.com ni dengan virtual mall yang ada dalam sistem tu sendiri, right? So itu antara yang anda boleh pakai sepanjang session. Anda boleh try dekat gasto.com untuk anda cuba nanti saya try kat sini, https://trial. Anda boleh cuba dekat sini. Saya dah bagi link dekat dalam grup chat tu. Apa beza Wix.com dengan NetKL? Wix.com ada platform untuk create website. NetKL ada service provider untuk anda punya domain dan hosting. Dia lain fungsi dia. Yes, Uso dah keluarkan statistik dah betul. Saya memang tak update lagi. I'm still using 2018 sebab saya suka sangat dengan 18 punya statistik. Bila nampak 18 pun dah besar, saya rasa 2020 lagi besar lah. They have come up with the list, boleh nak link group tu tak? Oh, okay, sorry. Okay, sekejap saya bagi dia punya link dia, http://nak/AUM1. Okay, boleh klik. Alright, so that's link yang dah boleh join, datang ke komuniti. Siapa yang dah join mana-mana program kerjasama atau program AUM sendiri, you can join that group. This is my number. If you want to WhatsApp me, you can WhatsApp me at any time. Nak tahu lebih lanjut tentang virtual mall, dan saya rasa we are reaching towards the end of the session. Ada apa-apa soalan lagi nak tanya ke? Saya kongsikan sikit sebanyak lah sebab kita ada sejam je pun. Alright, kalau ada ruang nanti, kalau rezeki, kalau FMC jemput saya lagi, boleh saya kongsi lagi topik-topik yang menarik yang anda boleh cadangkan kepada pihak FMC untuk saya hadir lagi tentang topik-topik lain tentang pendigitalan dan sebagainya. Alright, so any other question nak tanya sebelum saya paskan balik kepada puan pengurusi kita? Okay, I ganti Puan Mahani. Actually, my name Melissa. Oh, ya ke? Coach Azhari, Puan Mahani ada okay. some emergency tadi kena lari sekejap keluar. Okay, tak apa. Ada question for coach. Actually very detail coach. Memang very laju coach cakap tapi sempat salin. So kalau nak lebih kita boleh masuk dari yang link yang coach dah bagi tadi.
Betul. Sorry, saya kau cakap yang melaju tu petang-petang ni kan. Tapi bagus coach, memang keep us awake. Okey, good. Alhamdulillah. Dah lah ujung-ujung ni kan. Pukul 7 dah maghrib ni. But saya harap apa namanya ilmu yang saya kongsikan tu bermanfaat kepada semua. Dan saya ucapkan terima Alhamdulillah. kasih kepada FMC sudi jemput saya berkongsi kita orang Yes. sedikit sebanyak ilmu hari ini. Sama-sama kita berjuang lah ya untuk apa namanya. Terima kasih Tuan Faizal. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang ada ni. Thank you for inviting dalam keadaan krisis ni. We have to support each other lah, right? Untuk sama-sama Yes, kita betul. kekal berniaga. Ya, dalam bisnes sekarang ni dah tak ada kompetitor dah. Dia ada collaborator je sekarang ni. Kalau kita masih nak Yes. compete, matilah kita semuanya. Semua mati. Alright, thank you so much guys. Terima kasih. Okay. Thank you Saya mohon maaf coach. Thank you kalau everybody for participating. Allahu Akbar. Thank you very much. I'm honoured to be here. Dan insyaAllah rezeki kita jumpa lagi. Saya mohon maaf kalau terkasar bahasa Gurau Senda sepanjang session ni. Dan I wish you all the best. Allah permudahkan urusan dunia akhirat. Dan terus Amin. kekal berniaga insyaAllah. Alright. Thank you Okay. guys. Terima kasih. Okay, thank you semua. Thank you coach. Okay, bye. Salam. Assalamualaikum. Okay, bye. Tengok sepatunya di sini. Tadi dah makan. Dah boleh. Dah boleh keluar. Ke? Saya tanya dah boleh keluar. Mama cakap dah boleh keluar. David